بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Kitab Hidayatus Sibyan Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lawannya lawan sifat iradah al-karahiyah. Lawannya lawan sifat iradah al-karahiyah. Lawan iradah. Sifat yang ketujuh dahulu lawannya lawan qudrah al-ajzu. Ingat dah. Cuma lawannya lawan qudrah al-ajzu tu diwak kurungan. Sudah nampak sikit atas tu kan. Lawannya lawan qudrah al-ajzu. Kemudian di bawah tu wak kurungan juga. Lawan ilmu. Di bawah tu kan. Kesembilannya ilmu. Turun 3 baris. Lawannya lawan ilmu al-jahlu. Diwak ni diwak kurungan. Ke-10 hayah. Lawannya al-mautu. Kurungan belaka. Kemudian samok. Samok. Tengok kurungan tu. Lawannya as-samamu. As-samamu. Samok lawan dia as-samamu. As-samamu dok pandai. Mendengarlah mari tuli kau tak pandai pula. Taklah tepat dak as-samamu. Apa dia as-samamu? Lawang sama. Kalau as-samamu cerita luar tu, as-samamu apa benda? Summun, bukmun, umyun tu. Summun, bukmun, umyun. Summun tu tuli, bukmun tu bisu, umyun tu buta. Sumun, bukmun, umyum lah apa ni? Ayat Quran tu lah. Kemudian basar pula, basar tu musak 5. Mana basar? Lawan dia al-ama. Tu kurungan belaka tu. Kemudian kalam kurungan juga. Lawannya al-bakamu. Lawannya al-bakamu. Jadi kurungan belaka. Hak lawan dia tu. Tapi hak iradah ni lawannya al-karahiyah. Nak comel kurungan bukan nampak tau. Nak bisa disama. Nak nampak lah sebab dia bahasa Arab. Tak jumpa dah kitab lainnya. Tak lain tak jumpa dah. Sebab dalam ni semua lawang dia dengan bahasa Arab semuanya
buat kurungan belaka hak lawan. Hak ni dia tak ada kurungan. Lawannya, lawan iradah al-karahiyah. Artinya, arti karahiyah, benci ia, benci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan karahiyah, benci. Apa makna benci? Apa makna benci pula? Yakni benci ni mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Itu karahiyah, itu benci. Benci itu terjemahan. Apa makna benci? Benci dengan makna yakni mengada sesuatu. Allah buat sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Iaitu karahiyah, benci ni mustahil, sifat yang mustahil pada akal. Jadi karahiyah ni, atau bahasa kita disebut karahah. Jadi kudrah lawan dia ajzun, iradah karahah, ilmu jahlun, hayah mautun, sama' samamun. Pada ni basar al-ama. Kalau kalam al-bakamu, al-bakamu. Ada ni. Jadi karahah ni, sin karahiyah ni, makna asal dia benci. Apa makna karahah? Adamu iradati, anak kita. Ketiadaan menghendaki oleh Allah, anak tu. Jadi sekarang lawan daripada iradah karahiyah. Terjemahan dia benci. Tapi apa makna karahiyah? Adamu iradati, ketiadaan menghendaki oleh Allah. Anak situ. Dia karahah ni dia ada satunya karahah syar'iyah dia panggil. Ni kita nak bicara bab perkataan dahulu. Karahah ni benci. Bahasa makna, segi makna benci. Dia ada karahah syar'iyah. Hukum syarak 5 tu. Apa dia karahah? Apa dia karahah? An-nahyu an-syai'i nahyan ghaira jazimin. Karahah syar'iyah ni tegahan daripada suatu sebagai ketegahan yang tidak putus. Kena. Makruh tu lah. Makruh tu perkara yang dibenci oleh Allah. Karahah tu benci. Makruh perkara yang dibenci oleh Allah. Ada. Jadi waktu dia panggil karahah syar'iyah. Apa dia? An-nahyu an-syai'i nahyan ghaira jazimin. Tegahan daripada sesuatu akan sebagai tegahan yang tidak putus. Tegahan yang putus nama dia haram. Tegahan yang putus nama dia haram. Faham tak ni? Yang tidak putus ni longgar. Jangan buat juga tak berdosa, tapi kalau kamu tinggal boleh pahala. Ada ni. Adapun tegahan yang putus haram, tu tak ada lah tu. Kena tinggal semata-mata. Sama dengan suruhan lah. Suruhan pun ada dua juga. Ada suruhan yang putus, wajib. Ada suruhan yang tidak putus, longgar, sunat. Apa dia sunat? Syarak suruh. Tapi dok kerah, dok putus. Buat kamu boleh pahala untung besar. Tapi kalau malah kamu akan rugi. Kita biasa sebut sunat ni dok buat tak apa katnya bunyi. Memang tak apa sungguh. Tak apa dengan makna tidak akan dihukum. Itu tak apa. Hak sunat kalau tinggal tak apa dengan makna
Tidak akan dihukum, tapi tinggal sunat, rugi yang amat. Pada ni. Sama dengan makruh. Makruh ni, buat tak apa dengan makna, kalau buat perkara makruh, Tuhan tak hukum. Tapi buat perkara makruh, rugi yang amat. Kalau tinggal boleh pahala. Tinggal boleh pahala. Tinggal ni mudah daripada buat. Tinggal benda makruh boleh pahala. Kita, makruh je. Hak pengesan kita. Kan? Jadi tu dia panggil karahah syar'iyah. Ni dah ni. Ini kita bicara karahah akliyah dia panggil. Satunya karahah ni benci dengan makna marah lah. Benci dengan makna marah. Itu satu makna. Benci dengan makna marah lah. Benci dengan makna hati kita tidak cenderung. Tak berahi kita. Itu benci tu panggil. Benci dengan makna apa? Marah. Ada ni. Benci dengan makna hati tidak cenderung. Itu benci tu. Tak berkenan. Pada hati tidak cenderung, paling pun tak ambuh. Itu mana apa? Hati tidak cenderung. Tengok orang buat maksiat. Allah, hati cenderung tak kepada perbuatan tu? Tak. Hati benci. Mana apa ni? Muka pun paling. Sebab apa? Huduhnya perangai. Pada ni. Jadi hati pun benci. Itu dia, hati pun tidak cenderung. Itu panggil benci. Satu lagi nak makna benci. Apa makna bencinya? Ketiadaan berkehendak. Yang kita nak sini. Tadi benci syarak, makruh itulah. Larangan yang tidak putus. Itu benci ke hak syarak. Benci hak satu makna hak akal ni. Benci dengan makna marah. Benci dengan makna hati tidak cenderung. Itu makna benci. Itulah yang kita faham bencinya. Kita faham benci ni marah dengan hati tak suka. Hati tak berahi. Hati tak berkenan. Itu tu. Tapi di sini kita nak makna bencinya adamu ta'allukil iradati bisyai'. Mana apa ni? Ketiadaan berkehendak dengan sesuatu. Ini yang kita nak sini. Karahiyah benci dengan mana apa? Adamu iradati. Ketiadaan kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lawang sifat iradah. Sebab tu kadang-kadang dalam kitabnya lawan iradah adalah ketiadaan kehendak. Payah jadi. Lawan iradah ketiadaan kehendak. Bukan lawan iradah benci. Yakni ketiadaan kehendak. Tapi biasa kadang-kadang iradah lawan dia tidak iradah. Jadi gitulah. Iradah lawan dia tidak iradah. Iradah lawan dia karahah. Karahah dengan makna tidak kehendak. Ini hak sifat lawan pada sifat iradah. Jadi macam mengulpah lah. Kaedah sifat 20 ni didatangkan. Dua pegangan kita. Sifat yang wajib. Sifat yang mustahil. Biar nampak di akal. Sifat wajib ni sifat yang tentu di akal. Mesti kena ada. Sifat yang mustahil ni kena nampak di akal. Tentu tak ada sama sekali hak sifat mustahil. Akal tak terima kalau ada sifat mustahil ni. Jadi hak nak, hak tentu sungguh, hak tentu ada, hak tentu tak ni, tak boleh nampak dua-dua. Ada ni. Kena nampak sifat kehendak Allah, sifat wajib. Kena nampak sifat karahah Allah, sifat mustahil. Biar nampak dua-dua. Sifat iradah, sifat yang tidak terupa pada akal kalau tak ada sifat iradah. Sifat karahah, sifat yang tidak terupa pada akal kalau ada sifat karahah di zat Allah Ta'ala. Ni. Biar nampak dua-dua, pun pegang di akidah. Pegang apa? Kita pegang di tentu sungguh Allah bersifat dengan iradah. Kita pegang di akidah kita, tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan karahah. Ini dua. Ini aqaidul iman yang 50. 50 tu termasuk 20 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul.
Nak pegang macam mana 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul nak pegang ke mana? Ini 20 ni sifat mustahil bagi Allah. 4 ni sifat mustahil bagi Rasul nak pegang ke mana? Pegang ke dok lah. Tentu dok sama sekali Allah bersifat dengan sifat karahah. Pegang tu. Kalau sifat Rasul pula, pegang di akidah, tentu dok sama sekali Rasul dusta. Nak pegang hak dok. Hak ya pun nak kena nampak, pegang. Hak dok pun nak nampak, kena pegang. Ada ni. Nampak macam tula je. Tak. Biar kemas dua-dua tu. Nampak macam tula sungguh lah. Sama gini lah. Kalau kita mengaji bab fiqh gitu juga. Belajar bab syarat sembahyang. Belajar pula hak batal. Hak tula je. Syarat sembahyang. Suci daripada hadas. Batal sembahyang. Kedatangan hadas ketika solat. Hak tula je. Syarat sembahyang suci daripada najis. Di antara perkara membatalkan sembahyang, kedatangan najis di dalam solat. Syarat sah sembahyang menghadap kiblah. Perkara membatalkan sembahyang berpaling dada daripada kiblah. Dah? Bukan tulis. Tak tulis je. Ada ni. Syarat sah sembahyang menutupi aurah. Antara perkara membatalkan sembahyang terbuka aurah. Tak tulis. Tak. Hak syarat kena cerita suku, hak batal kena cerita suku. Biar jelas. Biar jelas. Tak ada. Ni bab pegangan pula ni. Hak wajib biar nampak, hak mustahil biar nampak, pegang kedua-dua. Pegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat iradah, pegang tentu dok sama sekali Allah bersifat dengan sifat karahah. Hak dok nak nampak molek. Biar jelas kedua-dua. Macam hak dahulu bicara kudrah. Lepas tu bicara ajzun. Bicara wahdaniyah. Bicara hak berbilang. Dua-dua tu hak wajib dengan mustahil. Biar faham. Kudrah Allah ni mengadakan segala-galanya. Ajzun lemah. Dengan bahawa ada yang berlaku. Yang mana bukan Allah yang menjadikan. Lemah lalu dah dipanggil. Ada perkara walaupun sebesar zarah yang berlaku tiba-tiba bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ajzum gitu, lemah gitu. Hak besar ni Allah buat. Hak kecil je Allah tak buat, lemah. Tak panggil kuasa gitu. Kuasa sifat Allah ni hak dia belaka. Apa panggil kuasa? Jangan nampak kuasa manusia. Kuasa manusia ni sikit je. Hak dianya. Apa panggil kuasa lah. Qadar manusia. Siapa yang berkuasa di sini? Boleh cerita je lah. Dan keluarga siapa yang berkuasa? Boleh cerita lah. Tapi kuasa Allah Ta'ala ni hak dia belaka buat. Apa panggil kuasa? Dah Allah letak dah akal di kepala kita. Akal buat fikir sendiri. Allah letak tenaga di tubuh kita. Tenagalah yang gerakkan biang seli tubuhnya. Lemah begitu. Kuasa, hak dia belaka lah. Siap dia belaka lah. Apa nak serah-serah ke makhluk yang lemah ni. Tapi betul lah Allah letak ni. Ni letak ada IQ ni. Kalau orang doktor dia boleh bubuh markah tau. Kau mana? IQ dia banyak ni. Ni di tubuh kita ni. Tenaga ada banyak mana. Memang Tuhan yang letak ni. IQ dia otak. Memang Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Tapi saat menjadikan fikir tu, Allah yang menjadikan fikir. Bukan otak. Saat gerak diam, Allah yang menjadikan gerak diam. Bukan tenaga. Ni barulah Allah kuasa. Allah tidak lemah. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Hidayah, saya baca pagi Jumaat di Masjid Nibung. Mana lawan pada kudrah ni, lemah ni. Dengan bahawa hamba yang menjadikan perbuatan hamba dengan tenaga yang Tuhan jadikan di hamba. Tu Tuhan lemah kalau gitu. Hamba menjadikan perbuatan hamba sendiri gerak dia dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Lepas tu, hamba yang buat sendiri lah pulaknya. Itu dia masuk dalam lemah Allah Ta'ala. Mustahil sama sekali. Biar nampak lemah tu macam mana. Memanglah di sesuatu tu ada Tuhan letak kuah dia. Di obat Tuhan letak kandungan dia.
Siapa sa'ah, tiba-tiba yang menyembuhkan penyakit, kandungan dia obat tu. Tu lemah gitu. Lepas tu kuasa Allah buat belaka. Kandungan dia obat, kajilah macam mana pun Allah yang letak. Kandungan di habbatus sauda ke, di minyak zaitun ke, di buah kurma, dalam buah kurma ke, kajilah Allah yang letak kandungan dia tu. Tapi sa'ah jadi sihat bertenaga, Allah yang buat segala-gala. Itu dia Allah kuasa. Dah Allah letak kandungan di obat, kandungan di sesuatu, kandungan di obat yang menyembuhkan. Lemah gitu. Itu bukan kuasa. Biar nampak kuasa macam mana, lemah macam mana. Bawa kemah. Aqaidul iman yang 50. Permulaan agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengenal Allah, semayang puasa tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu pula, kemah dah. Wahdaniyah pada perbuatan. Apa dia wahdaniyah pada perbuatan? Apa dia wahdaniyah pada zat? Wahdaniyah pada zat, zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Jelas. Itu mudah. Wahdaniyah pada zat, zat Allah Ta'ala jua zat Tuhan. Wahdaniyah pada perbuatan, Allah jua yang perbuat. Wahdaniyah pada zat, Allah jua Tuhan. Itu jelas lah Islam pegang gitu belaka. Wahdaniyah pada perbuatan, Allah jua yang perbuat. Selain daripada Allah, Allah jua yang perbuat. Selain daripada Allah, tak ada perbuatan lah. Allah jua yang perbuat. Makhluk perbuat juga. Jadi berlawang. Allah jua perbuat dengan makhluk perbuat. Allah jua perbuat. Kan itu keesaan. Allah perbuat juga. Makhluk perbuat juga. Itu berbilang. Bukan keesaan. Cuma Allah buat perkara besar. Makhluk buat perkara kecil. Berbilang. Kita tak? Wahdaniyah pada perbuatan. Dengan bahawa yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala jua. Kalau yang perbuat Allah Ta'ala jua, selain daripada Allah makhluk, tak sedut sibuk tanya dah lah. Tak ada benda lah. Lepas tu duduk berlaku di kita saat-saat. Itulah dia perbuatan Allah. Pening. Kenapa pening? Sebab duk pegang selama-lamanya sebagai hak zahir. Hamba yang buat. Maka berpeganglah hamba yang buat. Salah tu Allah yang perbuat. Maka pening. Bukan pening nak faham. Pening kerana ni kandah dengan akidah salah. Pada ni. Sebagaimana mudahnya kita nak faham. Keesaan pada zat. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Begitulah mudahnya nak faham. Keesaan pada perbuatan. Dengan apa? Hanya Allah yang perbuat. Dan yang berlaku pada kita sesaat, itulah perbuatan Allah. Berkelip mata perbuatan Allah. Bergerak nadi perbuatan Allah. Pada ni. Semua perkara yang berlaku perbuatan Allah. Mudah aja. Tiba-tiba jadi pening. Kenapa jadi pening? Kerana duk pegang hak zahir. Perbuatan Allah ni hak gaib. Tak gaib. Qada pada azal, itu gaib lah atau azali. Perbuatan Allah ni depan mata ni, gaib. Yang zahirnya perbuatan makhluk. Ini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ni. Beriman ke gaib. Perbuatan Allah gaib. Yang zahirnya perbuatan hamba. Tiba-tiba apabila kita ibu bapa tak tanam dengan perbuatan yang gaib ni, maka anak-anak akan berpegang sebagai hak zahir, sebagai hak percakapan. Percakapan lah. Kamu buat, saya buat, kamu buat, saya buat. Kan cakap gitu kan? Pada ni. Cakap gitu lah. Kamu, mari. Saya, mari. Kamu mari, saya mari macam mana? Kamu tak ada, saya tak ada. Kamu, Allah, mari. Panggil Allah, mari. Gitu. Tak, kamu mari. Tak apalah, tak apa. Saya mari. Kita mari. Tak ada. Kamu mari. Tak ada. Allah mari. Gitu. Memang cakap kita. Zahir pun kita. Kalau tak tanam dengan perbuatan Allah yang gaib, macam nak pegang?
Maka berpeganglah yang berlaku ni perbuatan hamba sendiri. Perbuatan Allah, buat siang, buat malam, perjalankan planet-planet semua tu perbuatan Allah. Hak kita ni perbuatan kita. Perbuatan kita sendiri. Ada ni. Bila nak pergi kepada mentauhidkan Allah pada perbuatan, semua perbuatan Allah jadi pening, jadi payah. Kenapa? Terkandas. Dengan hak akidah yang sesat bermula daripada membalik. Akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Akidah yang berpegang Allah lemah. Berpegang Allah lemah tu. Pada ni. Bukannya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah lemah. Padahal simple sangat-sangat. Faham sifat 20 ni. Susun, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Cukup simple. Ni sifat 20. Hak wajib pegang. Hak mustahil hukum ni pun pegang juga 2 lapis. Keesaan pada perbuatan, mustahil berbilang pada perbuatan dengan bahawa ada yang berlaku perbuatan makhluk mustahil sama sekali. Lepas tu pergi pada kudrah, mustahil ajzum. Jelas dah situnya. Yang mengadakan Allah Ta'ala. Yang bersifat sifat kudrah, mustahil lemah. Keesaan pada perbuatan, mustahil berbilang pada perbuatan. Allah yang perbuat. Allah perbuat sebagaimana ketentuan Allah pada azan. Iradah. Mustahil karahah dengan makna benci, yakni mengada dengan ketiadaan menghendaki, mengada dengan yakni mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Mengada sesuatu dengan mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Dalam tulis tu ditenti, itu salah cetakan tu. Mengada sesuatu, Allah yang mengadakan. Mati molek dah, kemah molek dah. Wahdaniyah pada perbuatan mustahil berbilang, qudrah mustahil lemah, Allah yang mengadakan. Mengadakan sesuatu, Allah yang mengadakan. Dengan tiada ditentu akan dia. Allah tak tentu pula dah. Allah mengada gitu. Ini cerita minggu lepas ni. Perkara jahat Mu'tazilah, Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan perbuatan jahat, tapi Allah tidak menentukan. Hamba yang memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Jadi Allah jadi jom, Allah buat bukan perkara Allah tentukan, perkara yang hamba tentukan. Allah jadi jom, apa panggil? Ada jom. Kuli apa? Jom lah jom. Mana Allah jadi kuli, mana apa ni? Allah tidak menentukan perkara jahat. Hamba menentukan, pilih buat. Allah pun mengadakan. Mustahil sama sekali. Ada ni. Tapi hak terpesong sekarang, perkara jahat Allah tidak mengadakan dan Allah tidak menentukan. Perkara jahat, qada dinafikan, qadar pun dinafikan juga. Itu lagi sesat sekarang. Yang Mu'tazilahnya perkara jahat, Allah tidak qadakkan pada azal, tapi Allah yang qadarkan, Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan. Ini Mu'tazilah asal. Puak sekarang ni dak perkara jahat, Allah tidak mengadakan, Allah tidak menentukan. Kenapa ni? Tolak qadak dan tolak qadar pada perkara jahat, atau lebih sesat lagi. Hak mengadakan sesat dah. Sekarang ni hak mengadakan sesat, Allah mengada, tiba-tiba Allah tidak menentukan. Itu cerita minggu lepas tu, zuhul ghafalah tu dalam bahasa Arab. Zuhul ghafalah. Kita ni lupa, lalang.
Cuma kita ni tak tahulah dari segi kita, perkataan kita lupa lala. Dia ni nisbah ke kita lah. Nisbah ke kita. Ni mustahil atas Allah Ta'ala nisbah ke kita. Sebab di kepala otak kita ni ada dua alat. Satunya dipanggil mudrikah. Mudrikah ni alat untuk nakak. Pada alat untuk nakak. Untuk memahami perkataan. Itu mudrikah dia panggil. Untuk memahami perkataan. Kalau mudrikah ni lemah, alat nakak ni lemah, cerita, apa dia dikata? Apa? Tak nakak. Tu mudrikah dia tu. Mudrikah dia, malap. Malap, lapu tak tegang tu mana. Tu mudrikah. Lepas nakak molek, lepas nakak dah, dia ada hafizah, tempat sipang. Tempat sipang tu hafizah. Ni di otak kita ni. Jadi mudrikah ni duduk tuan letak sebelah depan otak. Duduk depan otak. Tepat nak dapat sesuatu. Hafizah ni sebelah belakang. Sebelah belakang otak. Tempat taruh dia panggil. Tempat sipang. Ini cuma semua cerita secara asbab. Mudrikah ke di hadapan otak ni, hafizah ke di belakang otak ni, sama je. Itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya yang nakak tu perbuatan Allah. Hakikinya sipang tahu ingatan tu pun perbuatan Allah. Ini hanya cerita asbab zahir. Ada ni. Dia yalah, kalau kita contoh kita sangat mudah lah. Kalau mudrikah dia ni cepat, sekali cerita je. Dia ambil lalu dah. Ni mudrikah dipanggil macam kemuncuk apa panggil? Kemucuk. Kemucuk ke kemuncuk? So, mana? Kemucuk. Pada kemucuk, buat ceritalah kemucuk. Lalu je lekat. Kita berjalan cepat ke jalan lambat, tak sedut berlari lah. Allah, banyaknya kemucuk. Berlari lah. Dah lekat lah. Nampak. Melompat pun jatuh ke dia juga. Kalau tak mau kena kemucuk ni bukan melompat, terbang. Budak dia terbang, tengok cerita Cina tu kan. Dia terbang je tu. Cerita Cina. Bukan terbang tu. Atas daun kayu dia boleh perang lagi. Atas daun kayu. Pijak atas daun kayu je. Tu baru je. Dok ni bukan atas daun kayu, dia perang atas daun kayu. Hebat tu. Jadi maknanya dia panggil apa? Kemucuk. Sebab ada orang alim, dia panggil alim dia ni kemucuk dia panggil. Orang alim ni. Sebab apa? Allah, dia punya nakak dia tu. Ada ni. Cerita je. Dah. Ada orang dia dengar sekali cerita. Dia boleh ambil belakang orang cerita. Dia ambil. Dia sipang. Kemudian, dia duduk belakang je. Dia boleh keluar apa yang dia dapat dengar tadi. Hak jenis lemah ni, jadi hak dia cerita banyak. Nakak dia, boleh sebahagian dia boleh takak. Lepas tu sipang pun, takak sebahagian. Masa sipang pula, terabur pula sebahagian. Dalam takak tu sebahagian. Boleh tangkap dah. Lepas tu nak letak sipang tu, terabur pula. Tak mana ada orang. Maknanya dia dengar sepitah lalu tu, dia boleh cerita balik satu-satu. Allah. Ni apa? Mudrikah dia kuat. Ni cerita sebab belaka lah. Itu makhluk belaka yang berlaku Allah buat. Allah yang mengadakan. Jadi mudrikah kuat. Lepas tu, tempat hafizah tu pula. Tempat sipang tu macam mana? Tempat sipang, kalau dok kemah molek, mari ngaji minggu depan pula. Dia kata. Gitu apanya gitu. Minggu lepas kita dah. Sebab apa tu? Bandar ni. Kurang. Dia ginilah. Dia kadang-kadang ni di mudrikah tak ada. Di hafizah ada. Tu saya sebut minggu lepas. Orang tu jumpa dengan seseorang yang memang bukan skamer lah. Ni banyak skamer lah ni. Pada skamer belaka lah ni. Tukang skamer ramal lah ni. Ada bagian agama pun tukang skamer ramal. Hak skamer ni bahaya.
Skamer ni paling bahaya sekali orang perempuan. Dah bukan nak kata apa, memang perempuan hok mudah ditipu oleh skamer. Bukan lelaki tak kena tipu. Perempuan lagi mudah. Dia mudah diperdaya dengan skamer. Dia mudah taksub orang perempuan ni. Hok duk bela orang-orang tertentu tu. Terkadang bukan ustaz, dinamakan ustaz. Dia bukan ustaz langsung ni. Tak ada latar belakang pengajian agama pun. Diustazkan. Yang duk bela ustaz lelaki ni, orang perempuan dan FB. Orang perempuan dan FB ni tak ada suami ke? Itu pelik tu. Bela punya bela, akhirnya terbuktilah. Tak betul benar-benarnya. Tapi lama mana dah kena tipu? Hak mana paling banyak kena tipu? Orang perempuan. Mudah sangat. Jadi, Skamer orang panggil. Jadi sekarang ni dok ni orang ni betul ni. Kawan kita kenal dia. Kita tak kenal, mu tak ingat dia. Ni. Dah kawan kita ingatlah sebab daripada belajar dulu siapa ketua duduk setempat. Hak ni hak masa belajar dulu, masa muda-muda. Lepas daripada habis belajar, tak jumpa dah. Hak ni tak jumpa. Hak ni berhubung lagi. Bila jumpa kemudian 30-40 tahun, diperkenalkan balik, Allah. Maknanya betul kawan, tapi kenapa tak ingat langsung? Ni. Tak ingat di mudrikah. Di mudrikah tak ada. Lepas tu duduk fikir, korek. Oh, ada lagi di hafizah. Ya sungguh. Gitulah. Dah dulu Slim, sekarang ni bapak Slim. Dulu Slim ni bapak Slim nak kenal macam mana. Kalau kerana tua, tak tua lah. Muka biasa tak ada beza mana. Tapi dah dulu Slim ni gitu. Apa ada dalam. Di mudrikah, mula-mula tersudut ceritalah. Tak mari. Ada yang siapa kesudah. Korek punya korek, fikir punya fikir. Dah. Tapi memang betul. Sebab kawan kita kenal. Dia cerita pun memang betul. Duduk tahun ni. Tapi tak ingat. Mengapa? Hilang habis. Orang panggil. Hilang habis. Di hafizah pun hilang. Itu dia panggil. Ni. Dia panggil ghafalah. Lupa. Habis licin. Zuhur ni lala ni. Lupa sekejap. Lepas tu mari balik. Ni contoh. Tu penting ni. Belajar masa budak. Penting belajar masa budak. Sebab duduk dalam hafizah tu kemah. Walaupun di mudrikah, di ingatan tak ada, tapi dalam ada. Waktu kadang-kadang ada orang, dia belajar kemudian, mudahnya saya nak faham. Orang lain payah. Sebab dalam dia tu ada dah. Orang tu dia ajar dah duduk dalam tu. Faham tak? Tapi dia ingat orang tu dia ajar. Kalau dah cerita, dia pun tak reti. Lepas cerita, sebab apa dia mudah? Sebab apa kawan dia ni, dia bercerdik dia otak. Tapi kenapa payah? Sebab dia tak ada langsung, dia tak pernah diajar. Hak ni, lepas tu kadang-kadang orang-orang hak jenis, belajar kemudian ni dia jadi suka belajar. Dia ceritalah masa budak-budak, orang tu dia bawa dia kuliah agama. Lepas tu kita tak tahu apa satu, kita duk main kawan-kawan cek-cek ni je. Tapi orang tu dia saja bawa majlis ilmu. Hak tu duduk dalam tu. Bila dia belajar kemudian tu tiba-tiba mudahlah keluar dalam tu. Pada ni, keluar dalam simpanan budak tu. Keluar dalam simpanan budak tu. Itu penting tu. Walaupun dia kata masa waktu dia bawa pergi kuliah agama tak ada lah, main tanah je lah sama-sama kawan dia. Sebab tak ambil bising dia suruh main tanah. Itulah. Tapi kenapa dia mudah faham? Ada masuk dalam ni. Saya pernah dia uzur. Siapa peringkat minta tolong siapa ke praktikal tayamum no. Praktikal bukan ajar teori. Bawa debu tepuk atas lembek dia. Berdebu lembek dia. Memang debu pasir sungguh lah ni. Memang praktikal bukan cerita. Sekali buat je. Sekali buat. Tiba-tiba dia kata, ada apa dah Ustaz? Saya nampak dah. Saya nampak dah dia kata. Sekali buat je dia nampak dah. Sebelum tu dia pun tak kerti. Ada ni. Dia belajar sekolah agama masa dia belum nikah. Sekarang umur 60-70 dah. Berapa puluh tahun dah ditinggal.
Pada ni. Tapi dia ingat balik. Dia belajar sekolah agama tayamum ni. Tapi dia tak pernah amal, 3, 40, 50 tahun. Tak reti dah dianya. Bila tunjuk tunjuk sekali je. Tiba-tiba dia kata dia faham. Dia reti. Ambil mana? Ni dalam hafizah dia ada. Dalam simpanan tu ada. Yang suami dia ni, siapa ke sihat, tak boleh tayamum. Tunggu bini lah yang ajar. Tiap-tiap waktu tunggu bini ajar. Tiap-tiap waktu tunggu bini ajar. Mungkin kerana bini dia pandai dah, dia pun jadi malah mikir ke, wallahualam lah. Tapi kenapa sepatut lelaki tak nampak langsung? Dia bertayamum tu lama mana? Tu sebulan, 2 bulan bertayamum, siapa ke sudah, terpaksa kena tunggu bini sokmo tiap-tiap waktu. Sebab dia tak ada pernah belajar. Belajar kemudian ni pula walaupun dengan praktikal, walaupun dia amal sendiri. Otak dia lemah dah. Capur pula dia sakit. Sakit nak reti, nak ingat, nak lekat ilmu macam mana. Boleh tak kita ajar ilmu pada orang sedang sakit? Terajang di dia. Dia sakit. Saya nak ajar sikit yang hukum hakam ilmu. Dia pun keling lalu. Orang tengah sakit nak ajar ilmu pula. Sebab apa? Takkan masuk. Mana kalau kita belajar ni, tiba-tiba sakit dah orang. Sakit pinggang, sakit lutut. Nak belunjuk orang rapat, nak belunjuk. Rasa ngak dalam belikat. Boleh ilmu tak? Boleh. Dan ni duk ngak dalam belikat. Allah lah sakitnya hari ni, nak belunjuk, tak boleh. Boleh ilmu tak? Ada main sakit gitu. Siapa ngetua pula? Tengok. Walaupun praktikal siapa kesudah suami dia ni, bergantung pada bini dia. Tapi nak cerita macam mana bini dia yang tak reti tu. Yang tak reti bini dia ni. Bila tunjuk sekali. Allah. Reti boleh-boleh ada dah dia. Boleh buat lalu dah. Dia kata. Dia di mudrikah. Depan tu tak ada. Tak reti. Berapa puluh tahun dah di sekolah agama. Bila tunjuk je. Ni. Dalam hafizah ni. Keluar balik. Itu penting ilmu masa budak-budak. Itu penting ilmu masa budak-budak. Sebab dia boleh cepat boleh faham, dia sipang, dia akan lekat molek. Sebab apa? Ajar kepada budak ni, kan naksi fil hajar, macam uki atas batu. Gitu je lah. Itu penting hak budak Itu nak beza antara lupa dengan lalai. Hak mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang, kita buat. Patut, kenapa kamu buat gitu? Allah dah ingat dah lah. Yang kita waktu sebelum ni, tak gini, baru mari semula diingatan. Dah? Bincang lain, tusan musyarat, gitu. Siapa masa buat, dia lupa. Dia buat, dia mengadakan, tapi dia lupa. Ni kita tak pelik. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kitab ni, ghafalah dengan lalai ni, zuhul, dia pergi pada lawan ilmu. Lawan ilmu. Imam Sunusi, lawan iradah. Mana termasuk dalam, tiada menghendaki. Pada ni. Allah mengada, tapi Allah tidak menghendaki. Di antara laginya, berlaku, ni terkadang bukan kata, Allah tidak menentukan. Hak berat laginya. Serta Allah tidak mengadakan. Ini jadi kapi ijma' ulama. Allah tidak menentukan. Bukan. Dan juga Allah tidak mengadakan. Bila tangan kita bergerak. Maka cincin akan sekali bergerak. Bergerak cincin. Semata-mata ialah turut tangan yang bergerak. Tapi bergerak cincin, tidak ada Allah yang menggerakkan dan tidak ada Allah yang menentukan. Itu kapi ijma' ulama. Bagian kitanya, bergerak tubuh kita, bergerak cincin, bergerak apa yang ada tubuh kita, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai ni. Kalau berpegang betul-betul secara ilah, dengan bahawa bukan Allah yang menggerakkan cincin, bukan Allah yang menentukan gerak cincin, cincin bergerak hanya semata-mata turut tangan bergerak, atau kapi ijma' ulama, imam tidak sah. Tak ada ni. Pada zahirnya macam mana? Bila cincin ada di jari, maka cincin jari bergerak. Cincin tak bergerak, bergeraklah. Yang menggerakkan tangan ni perbuatan Allah sebagaimana kehendak Allah.
Bergeraknya cincin, perbuatan Allah serta Allah menghendaki. Tu baru betul. Sebab segala-galanya berlaku, perbuatan Allah dan kehendak Allah. Dia gitu je. Kalau berpegang gerak cincin ni semata-mata turut tangan bergerak yang bukan Allah yang menggerakkan dan bukan Allah yang menentukan gerak. Makna gerak cincin tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Atau kafir ijma' ulama. Ada ni. Ada orang mengajar salah pula. Gerak cincin ni Allah yang gerakkan. Gerak cincin ni Allah yang gerakkan. Ingat, Allah gerakkan cincin. Allah gerakkan cincin. Jangan lupa Allah gerakkan cincin. Allah pula yang gitu pula. Kita kata berpegang. Kena ingat. Cincin duduk jari. Gerak. Allah gerak ni. Allah buat gerak ni. Putus orang nanti ni. Orang otak ising nanti. Ni salah guru pula. Beginilah kata, buanglah cicing tu, bosang Buang cicing. Sebab misal kita cicing. Umpama cicing. Bergerak tubuh. Baju kain. Allah gerakkan. Allah. Buanglah baju kain. Tanya pula senang. Dah berpegang suruh ingat pula. Tapi tak ceritalah baju kain. Yang mengajar tu fokus pada cicing. Cincin tu contoh kitab benda kecil. Sama je lah. Bergerak cincin bukan datang dukuh dari iradah Allah. Samalah bergerak baju kain bukan datang dukuh dari iradah Allah. Sama je. Tapi kita buat contoh cincin. Kena ingat. Cincin Allah gerakkan. Cincin Allah gerakkan. Lupa je kafir. Ayuh begitu. Ni karut. Buat contoh cincin digigit tu. Ada ni. Ada orang siapa kena mereng. Ada. Dia ngaji saluh. Dia orang yang tak ada tanggungjawab lah. Dia kayuh basikal orang dulu kan. Kayuh basikal ni macam orang ada motor sekarang lah. Kita orang lama ni kan. Kayuh basikal ni macam orang ada motor sekarang. Dia kayuh basikal. Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Lupa kafir guru dia ajar. Tak. Sekarang ni. Cuba tengok situ. Kita gerakkan dia punya gatih dia. Panggil pedal ke apa? Gatih. Kita gerakkan kan? Kita gerak, kita pijak. Ada ni. Bila kaki kita bergerak, gatih tu gerak ke tak? Gerak. Siapa yang gerak gatih? Allah. Bila gatih tu gerak, dia punya apa? Spoket. Ni apa? Ni hok besar ni apa? Apa kan? Hok belakang kecil spoket, hok depan apa kan? Piring. Piring no. Betul. Dah bila hak ni gerak, bab kita tekan kaki kan, bila gerak, piring dia bergerak. Bila piring dia bergerak, gerak tak rata. Gerak. Siapa yang gerakkan piring? Siapa yang gerakkan rata? Bila rata tu bergerak, soket belakang gerak ke tak? Soket belakang gerak. Bila soket belakang gerak, lidi gerak ke tak? Ledak, gerak. Bila lidi bergerak, tayar bergerak. Bila tayar bergerak, body basikal bergerak. Bila body basikal bergerak, orang hak congok atas tempat duduk tu bergerak ke tak? Bergerak. Siapa buat belakang tu? Allah. Siapa kota baru dia kata. Ni cerita dia ni. Dia kata sebaik tak kena langgar di kereta di lori. Mabuk dia ni, mabuk. Lupa Allah je kafir. Guru dah jauh gitu. Lupa Allah je kafir. Dah kalau situ kan dia macam turut belaka tu. Kaki bergerak, maka pedal bergerak. Pedal bergerak, apa kata tadi, piring tu bergerak. Lepas tu rata bergerak. Soket belakang bergerak. Lidi bergerak. Tayar bergerak, body basikal bergerak, orang atas basikal bergerak, orang atas basikal bergerak. Dah barang hak ada dia orang tu ngebek dengan apa gerak dah? Bergerak. Allah, lupa Allah kafir. Tak sungguh ni siapa kota baru dia. Dia pun dah orang bujang, orang tak ada tanggungjawab. Hidup pondok lah di kota baru dah, siapa kota baru dah. Barulah dia sedar guru dia ajar di Terengganu tu salah. Berpegang bukan suruh ingat. Berpegang bukan suruh ingat. Dia tak berpegang kena ingat. Tak ingat tak pegang. Tak pegang je kafir. Mana? Macam mana kalau bawa kereta pula? Dah bawa kereta mana? Ni. Pulah ke kanan. Ni. Tangan. Kereta pun gerak ke kanan. Pulah ke kanan. Tayar lah dulu. Kan? Tayar. Tayar. Bila tayar gitu. Kereta straight. Kereta pun ke kanan. Bila kereta ke kanan, apa yang dia dah kereta? Enjin ke, orang ke, cushion ke, apa ke, bukan ke kanan. Siapa buat ke kanan tu? Lepas tu, Allah
Allah. Allah. Bukan siapa ke masjid dah lah. Siapa ke bala polis dah jawapan dia. Siapa ke bala polis dah. Orang bawa ke bala polis. Buat apa? Oh ni mabuk dah orang tua ni. Dah. Dah betul lah kita pegang tangan ni. Kita pulas steering. Bila kita pulas steering, kerana kita pulas steering lah, tayar pun bergerak ke kanan. Bila tayar bergerak ke kanan, maka habis kereta sutir ni, enjin ke, orang ke, barang ke dalam kereta, ke kanan belaka. Siapa yang buat? Allah Ta'ala buat belaka. Lupa Allah, kafir. Ni. Ada ajaran seumpama ni Terengganu kita dahulu. Punah-ranah orang. Allah, Allah, lupa kafir. Ada gigi tu. Lupa syirik, dosa besar, lupa ke Tuhan. Itu bukan belaka tu. Tapi contoh kita cicing, dia nak pergi genung ke cicing. Mana tidak ada berlaku secara turut seumpama tu. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laginya, hak tabi'ah. Hak semula jadi. Itu pun samalah dibicara dalam kitab tabi'ah ni yang tidak berkait dengan, bukan kata iradah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ni ada hak kafir ijma' ulama', ada hak khilaf pada kafir. Tapi masih lagi termasuk di bawah karahiyah, dengan bahawa Allah tidak menghendaki, lawan kepada sifat iradah. Wallahu a'lam. Kemudian kita minggu lepas tu, kutip derma untuk pondok minggu lepas. Di masjid kita ni RM4,902. RM4,902. Hak minggu lepas. Untuk pondok minggu lepas tu RM4,902. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Baris yang ke-15 daripada bawah. Surat 19, baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 8 sunat abad. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tahiyah awal. Jadi sunat abad yang pertama duduk bagi tahiyah awal. Sunat abad yang kedua tahiyat awal tu. Tahiyat awal yang sunat abad adalah hak sekurang-kurang tahiyat akhir lah. Tu hak sunat abad dia. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud akhir. Itulah dia sekurang-kurang sunat abad. Selebih daripada itu masuk di dalam sunat hai'ah. Yang saya bicara melepasnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hak tiga tengah tu, al-mubarakatus salawatut tayyibatu, hak tiga tengah tu, itu sunat hai'ah ketika membaca tahiyat awal
Dan sunat hai'ah juga ketika membaca tahiyah akhir. Hak menjadi sunat ab'adnya tahiyah awal, yang menjadi rukun qauli bacaan tahiyah akhirnya at-tahiyyatu lillah. Jadi hak rukun qauli tahiyah akhir itulah huruf kena jaga molek, tasydid kena jaga molek, kesemuanya kena dengar di telinga molek. At-tahiyyatu lillah. Tu lillah. Lepas lam yang kedua tu kan, alif, lam, lam. Lepas lam yang kedua tu ada alif satu lagi. Alif, lam, lam, alif, ha. 5 huruf, bukan 4 huruf. Kita budak-budak 4 huruf lah. Alif, lang, lang, he. Alif, lang, lang, he. Gitu je lah. Bukan itu? Alif, lang, lang, he kan? Tak. Alif, lam, lam, alif, ha. Allah. Sebab tu Allah boleh panjang. Sebab tu masa kita takbiratul ihram, kita nak kosok ta'aruk ta'ayyum kan? Kita pun Allahu Akbar. Sebab apa boleh Allah? Boleh panjang. Sebab di situ ada alif mak situ. Ada alif mak situ tu. Allahu Akbar. Tengok tu Bilal azam tu kan? Kan panjang tu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana dia boleh panjang situ? Sebab itu ada alif mat. Lepas lam tu ada alif. Jadi apabila ada alif, apabila kita berhenti, kena jaga alif tu. At-tahiyyatu lillah. Kalau at-tahiyyatu lillah mati gitu jadi lam ha, bukan lam alif ha. Macam ginilah kita tasbih tu kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah di hujung tu kena ada mak. Jangan subhanallah, subhanallah. Dia mati gitu. Tak ada alif, tak ada pahala lah. Sebab apa? Tak betul. Sebab saya pernah dengar orang tahlil. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia matilah yang kedua. Kata yang pertama macam ni. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jadi dia kerak. Siapa dok nak ajuk? Sebab dia senapah dia sebut dua. Jadi mungkin napah yang kedua tu dia mungkin dia tak ada napah dah kan, sebab ujung tu Allah kan. Macam tadi subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Tu ada Allah hujung belaka tu. Jadi waktu jelas dia buat. Dia buat senapah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ajuk saya dak jadi tapi dia buat gitu. Ada ni. Tak boleh pahala lah. Boleh pahala yang pertama tu je lah. Ada ni. Jadi kalau ujung tu kena jaga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan kerak. Buang alih dia selepas ada lam yang kedua tu. Tak boleh pahala. Ni kadang-kadang huruf hujung pun tak ada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada huruf hujung tak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana? Jadi waktu imam pesan gitu. Itu imam lah kita dengarnya. Orang lain duk bunyi perlahan mengok kuat tu imam. Mereka alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ujung bawah ada he. Orang lain dia buah he belakang. Dah tak boleh pahala mana gitu. Sekarang kita nak jaganya hak alif mak selepas dalam yang kedua tu. At-tahiyyatu lillah. Sebab tu kalau kita napah tak ada, kena tinggal hak sunat hai'ah tengah tu. Dahlah panjang ya nak baca tu kan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kalau tak ada napah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak kata gua ni? Tak.
hak hujung tu rukun. Kalau tahiyat akhir. Hak tengah tu sunat. Jangan kerana hak sunat jadi hak rukun jadi salah. Kita bukan nak tinggal hak sunat. Sebab itu hak syariat hukum agama belaka. Tak ada nak tinggal hak sunat. Tapi jangan kerana kita nak jaga hak sunat, hak ujung tu, hak rukun tu. Sebab rukun awal dengan akhir je. At-tahiyyatu lillah. Itu hak rukun awal dengan akhir. Hak tengah al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Hak tu sunat hay'ah. Maknanya kalau kita napah kurang. Kalau napah kita gagah, kenapa kita nak tinggal hak sunat? Jangan tinggal hak sunat. Pandai ni. Tapi kalau rukun tu, kalau tahiyat akhir, ni. Kena dengar di telinga molek. Jangan lillah di hujung tu jadi hilang terus. Dah tak ada dah. Tu kena jaga tu. Macam Fatihah tu lah. Waladdallin. Tu imam dah kata. Kata. Dia dah nampak habis. Dia mak lazim. Dia orang tua pula. Waladdallin. Ada tak lam, ya, nun? Ada ustaz. Pelahang. Telinga dia dengar ke tak? Lam, ya, nun. Telinga dengar tak? Dia ada situ mak lazim satu hadah. Atas lam, atas lam pula ada tasydid. Tasydid tu kena terjah. Dia tak boleh takhfif, dia tak boleh ringan. Tasydid lawan dia takhfif. Takhfif maknanya ringan. Tasydid ni dia kena ada terjah sikit. Lepas tasydid atas lam tu pula ada lam, ya, nun 3 huruf. Ni kena dengar di telinga belakang ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab nak jaga hak comel. Kita bermazhab Syafi'i kan. Hak aula, hak comel mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan wakaf. Jangan wakaf situ. Aula, utama dalam mazhab Syafi'i jangan wakaf situ. Tapi kalau kita tak di hujung tu, mak lazim satu, tasydid atas lam satu, lam ya nun satu di hujung tu. Hak rukun kauli tu. Kalau situ jejah, berhentilah sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti situlah. Lepas tu sambunglah semula. Tak aula. Tidak aula. Bukan kata makruh. Pada ni? Tidak aula. Kalau berhenti situ, dia kata khilaful aula menyalahi utama. Bukan makruh. Kita tak boleh berhenti situ. Tapi kalau nafas tak ada, hujung nak wajib nak kena jaga molek ujung. Berhentilah situ. Sebab saya pernah mengajar. Kesianglah ke tu imam tu, dia orang tua. Jadi gitu, waladdallin. Memang tak boleh 3 alif dah. Waladdallin. Kena pakai bilang lah lama-lamanya. Dah. Pasti ji, buat apa haji baca gitu? Dia kata guru saya mengajar, jangan sekali-kali berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti situ. Kalau berhenti situ akan jadi 8 ayat Fatihah, dia kata. Berhenti situ tidak akan jadi 8 ayat. Kekal 7 ayat ijma' dalam menyatakan Fatihah 7 ayat. Sab'ul Mathani 7 ayat ijma' ulama. Dan kalau berhenti situ jadi 8, tidak, kekal jadi 7. Guru dia mati gitu, kerah gitu. Kata ji kena berhenti je. Haji kena wakaf. Fatihah haji tak akan comel di hujung. Kalau haji tak wakaf situ, menyebabkan di hujung tu salah, semayang tak sah je. Lepas menyedak sah gitu, dia pun berhenti. Comel macam boleh ada. Dah orang tua. Haji yang awak banding masa haji masa muda kata. Sekarang ni masa tua, penyakit pula banyak, napah pula semput dia panggil. Jadi kena berhentilah situ. Barulah dia berhenti situ. Sebab ada orang Quran mai duduk tekan kat saya lah, Ustaz kena tekan balik nak kelas Ustaz. Jangan buyan murid Ustaz berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi 8 ayat dia kata. Hidup dia orang tua. Hidup tekan dia orang tua. Yang ni kata dia Ustaz kot pergi ngaji Quran. Saya kenal dia duduk pondok juga.
Kata Ustaz, kita duk tekan benda gitu. Baik kita tekan bab akidah Ustaz, banyak yang akidah salah. Sebab akidah, baru ya sungguh dia kata bab akidah. Tiba-tiba tinggal hak siratal ladzina an'amta alaihim tu. Dia mari duk tekan Ustaz kena ulang dah kelas Ustaz. Jangan jadi 8 ayat. Sekarang banyak tu imam baca Fatihah 8 ayat dia kata. Bab berhenti situ. Kalau Tok Imam tu tak setujulah sebab Tok Imam tu orang muda-muda, orang kori-kori, orang nafas panjang. Berhenti situ memang tak molek lah. Kita bermazhab Syafi'i. Tapi orang muda dia berhenti situ. Orang tua nak wasas situ sampai ke hujung menjadi punah. Orang muda nafas ada jangan berhenti situ. Kalau saya cerita ni orang tak ada nafas. Tapi kalau dia orang muda sekalipun dia berhenti situ tak jadi makruh pun. Khilaful aula. Tidak sama sekali Fatihah menjadi 8 ayat. Tidak. Tetap 7 ayat. Cuma nak ceritanya, ada ketika kita kena tinggal lah sama-sama kita sebab kita nak jaga hak wajib. Siratal ladzina an'amta alaihim. Daripada muda tak pernah wakas situ. Betul. Sebab nafas ada. Bila nafas tak ada, berhenti situ. Berhenti situ. Sebab apa? Sebab nak jaga hak wajib. Sama kita bicara ni. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Memang kita tak pernah tinggal. Dan terkadang kita ingat. Hak tu pun kalau tahiyat akhir rukun juga. Ramai kita ingat gitu. Saya ingat ke hukum belaka dia kata al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Hukum tidak tahu pun waktu sunat hay'ah. Memang kita tak pernah tinggal. Tapi kena tengok. Nak kena jaga tu. At-tahiyyatu lillah. Tapi kita bicara di sini tahiyat awal. Sunat aba'at yang pertama. Duduk tu bawah tu. Kedua selawat atas Nabi. Kemudian daripada tahiyat awal. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sunat aba'at yang kedua. Sunat aba'at yang kedua. Itu bukan tahiyah. Itu bukan tahiyah. Faham tak ni? Itu bukan tahiyah. Tahiyat lain, selawat lain. Ni cerita orang temuduga. Dia temuduga nak menjadi imam. Dia temuduga nak jadi imam ni, penemuduga suruh baca tahiyah. Tasyahud. Dia baca lah tahiyah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penemuduga pun catat sikit. Apa dia catat? Dia suruh baca tahiyat, tasyahud. Bukan baca tahiyat dan selawat. Tasyahud dan selawat. Bukan penemuduga suruh baca tahiyat, tasyahud. Bukan tahiyat dan selawat. Mana pun ni, dia tak kenal tahiyat. Dia ingat ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu tahiyat juga. Itu bukan. Itu selawat. Sunat aba'at yang lain daripada tahiyat awal. Kalau bicara rukun qauli, tahiyat akhir, satu rukun qauli yang lain. Selawat, satu rukun qauli yang lain. Ini orang tak jumpa rukun qauli hak 5 Dia tak jumpa rukun qauli hak 5. Dibilang takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Apa? Tahiyat tu sampai ke termasuk selawat. Tahiyat akhir rukun qauli yang lain. Selawat selepas tahiyat akhir rukun qauli yang lain. Lepas tu jadi 5 rukun qauli. Takbir, rukun qauli yang pertama. Fatihah, rukun qauli, rukun bacaan yang kedua. Tahiyat akhir, rukun qauli yang ketiga, sampai ke wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang rukun qauli yang keempat, selawat atas Nabi, kemudian tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli yang keempat. Salam, rukun qauli yang kelima. Dia tak jumpa selawat tu. Di selawat tu dia masuk dengan tahiyat. Tak ada. Selawat lain, tahiyat lain. Tahiyat awal, sunat abad yang pertama, selawat atas Nabi. Sunat abad yang kedua. Ketiganya, selawat atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tahiyat akhir.
Selawat atas Nabi, kemudian tahiyat akhir, rukun kauli. Selawat atas keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad tu, kemudian tahiyat akhir, sunat aba'ah. Ini atas pandangan yang muktamad. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian ada selawat lepas tasyahud akhir, rukun kauli juga, bukan sunat. Itu qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Dan ini pandangan muktamad. Tahiyat akhir, rukun kauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rukun kauli. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sunat ab'ah yang ketiga. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim tu sampai ke Hamidum Majid, itu sunat hay'ah. Tahiyat akhir, rukun kauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rukun kauli. Wa ala ali sayyidina Muhammad, keluarga Nabi, itu sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim, dipanggil selawat Ibrahimiyah sampai ke Hamidum Majid, itu sunat hay'ah. Jadi sunat ab'ad yang ketiga, selawat atas keluarga Nabi, kemudian tahiyat akhir. Keempatnya duduk bagi sekalian yang tersebut. Duduk ketika macam tahiyat awal, selawat tu, itu dipanggil sunat ab'ad. Itu sunat ab'ad. Duduk bagi tasyahud akhir, rukun fi'li. Duduk bagi tasyahud awal, sunat ab'ad. Duduk bagi tasyahud akhir, rukun kauli. Faham tak ni? Itu 4 sunat ab'ad. Ada 8. Ada 8 semua sunat ab'ad. Kelima dia 8 sunat ab'ad. Dia perincilah, dia pecah. Kita ni sebut sunat ab'ad 2 je lah. Tahiyat awal dengan kunut. Tu secara kasar sangat. Secara ijma, secara kasar 2 lah jawapan dia. Tahiyat awal dengan kunut. Kalau perinci betul-betul ada 8. Mana kelimanya? Kelima daripada 8 sunat ab'ad. Membaca kunut. Membaca kunut sampailah kepada astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ kunut. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak tu je kunut. Keenamnya, selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Dan sahabatnya, kemudian ada kunut. Ketujuhnya, salam atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabat, kemudian ada kunut juga. Selawat. Jadi, sini ni dia bagi gini. Jadi kunut ni selawat 1 sunat ab'ad, salam 1 sunat ab'ad. Selawat 1 sunat ab'ad, salam 1 sunat ab'ad. Mana sunat ab'ad yang ke-6 ni? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tu. Mana sunat ab'ad yang ketujuhnya? Wasallam. Yang 2 tu kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu doa kerahmatan atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas sahabat Nabi. Wasallam, doa kesejahteraan atas Nabi, atas keluarga Nabi dan atas sahabat Nabi. Dia asingkan antara 2 tu. Selawat atas keluarga Nabi dan selawat dan salam, selawat atas Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi, dan salam atas Nabi, sahabat keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Dia biasa kitab juga gini.
kunut, sunat ab'ad, selawat. Selawat atas Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, selawat atas keluarga Nabi. Itu surat ab'ad yang lain. Dia bagi dua gitu. Dia jadi macam ni lah juga. Selawat atas Nabi lepas tayat awal, sunat ab'ad. Selawat atas keluarga Nabi lepas tayat akhir, sunat ab'ad. Jadi, macam mana kunut ni? Selawat atas Nabi, sunat ab'ad yang ni, membaca kunut, satu sunat ab'ad. Sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian, selawat atas Nabi SAW. Selawat dan salam lah. Yang ketiganya, selawat atas keluarga Nabi. Dia asingkan antara selawat atas Nabi dengan selawat atas keluarga Nabi SAW. Ni dok ni. Dia campur pula dah. Yang keenamnya, selawat atas Nabi dan atas keluarga sekaligus. Yang ketujuhnya, salam atas Nabi dan keluarga Nabi dua sekaligus. Dia dalam kebanyakan kitab membaca kunut sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu satu sunat ab'ad. Selawat atas Nabi SAW. Itu satu sunat ab'ad. Dan selawat atas keluarga Nabi SAW. Satu sunat ab'ad yang lain. Itu beza dia dengan kitab kita ni. Yang terakhir, kedelapannya, berdiri bagi sekarang tersebut itu. Berdiri tu. Berdiri tu satu sunat ab'ad pula. Berdiri satu sunat ab'ad. Macam mana? Tiba-tiba dia tidak berdiri. Dia tidak berdiri. Dia tidak berdiri ketika membaca kunut. Dia pergi duduk. Masa baca kunut, dia pergi duduk. Kunut dia baca. Tak ada orang buat lah. Ada. Lepas ada iktidah, turun latar. Allahumma hdina fiman hadai. Kau di penipala dia buat gitu. Tu dah apa tu? Segar-segar dia nak tinggal. So nak ab'ad berdiri. Lepas tu, sebelum salam, dia sawi pula. Awak perangai tu imam ni. Nak tunjuk dia pandai. Nak teh makmum barangkali tau. Tiba-tiba sepak iktidah subuh, dia turun congok. Lepas tu, Allahumma hdina fiman hadai. Kunut dia baca. Duduk, berdiri. Berdiri tak buat. Pening ke tak? Tak pening. Dia tak pening, tapi dia pening dalam. Paling tak pening. Pening lah tu. Nak tinggal sunat ab'ad, berdiri bagi kunut. Kemudian, sebelum salam, saya nak sujud sahwi. Dah sengaja tinggal. Apa tetap sunat sujud sahwi juga. Kata susah makmum sujud sahwi pula. Berdiri tu. Tu sunat ab'ad yang ke-8. Dan barang siapa meninggalkan 128 ini, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni kena bicara pula. Nak sujud sahwi kena niat. Kena niat lah sujud sahwi. Sujud sejadah tak payah niat. Sujud sahwi wajib kena niat. Sujud sejadah tu imam, dia tak wajib niat. Makmum pun tak wajib niat. Sujud sahwi, tu imam wajib kena niat. Semasa orang wajib kena niat. Tapi kalau kita makmum, imam sujud sahwi, kita sujud ikut imam, tak niat pun tak apa. Tu pula. Bak sujud sahwi pula. Dia kena niat nak sujud sahwi. Nak niat mana ustaz? Niat sujud sahwi lah. Niat mana? Saja aku sujud sahwi kerana tinggal 1 daripada 8 sunat ba'da kita ada tu sibiang. Lelah. Apa dah ni? Niatlah nak sujud sahwi. Takkan sujud itu tanpa niat. Memang kena niat lah. Takkan disujud tanpa niat. Mungkin. Ada ni. Tapi takkanlah sujud tanpa niat. Tapi nak kena jelas molek. Wajib kena niat ketika sujud sahwi. Gitu je. Ada kau orang sujud sahwi tanpa niat? Wallahu'alam lah. Macam gini lah. Ni bulan puasa ni kan. Macam mana dia tak niat puasa? Kan dia bangun sahur kan? Bangun sahur tu niat puasa dah lah. Bangun sahur satu perbuatan. Niat sahur itu rukun qalbi atau buat hati.
Dah bangun sahur. Takkan tak ada niat puasa. Tak boleh kata gitu. Tapi biasanya orang bangun sahur adalah di hati niat puasa Ramadan esok. Biasanya. Tapi tak boleh nak hukum gitu. Kamu lupa niat semalam. Dah kamu makan sahur ke tak? Makan sahur. Makan sahur tu niat puasa dah tu. Ada ustaz kata gitu. Dah. Dah bangun sahur. Dah bangun sahur dah. Tak kata niat puasa. Tengok dia bangun sahur tu kan. Nak ada kejumpa meja, kursi dapur tu kena piping ni. Mata buka tak buka. Ni. Muka budak basuh. Tangan budak basuh pakai makan je. Lepas tu nak niat ke mana? Lepas tu dah makan, kita tidur mula. Subuh bangun semula pula. Lepas tu? Yelah, biasanya orang bangun sahur. Adalah niat nak puasa Ramadan esok. Tapi kita tak boleh nak kata, mu bangun sahur niat dah tu. Perbuatan makan sahur itulah niat, dia kata. Dah. Perbuatan bangun sahur tu satu perbuatan niat. Niat dalam hati. Apa ni? Tak boleh nak kata. Tapi biasanya orang bangun sahur ni adalah niat di hati esok nak puasa Ramadan. Biasa kebanyakan, tapi kita boleh nak putus. Sama juga dah orang sujud sahur kita kan tak ada niat. Tak. Wajib kena niat. Biar sahih. Dah sekarang ni tasyahud baca habis dah. Nak wis salam dah. Tiba-tiba nak sujud sahwi. Tak niat sujud sahwi. Pakai sujud gitu. Wallahu'alam lah. Dah sekarang ni tahiyat awal selesai dah baca. Selawat pun selesai dah baca. Doa sebelum salam pun selesai dah baca. Doa sebelum baca lalu sebelum sujud sahwi. Lepas sujud sahwi tu pergi salam lalu tak ada doa-doa dah. Sepatutnya pergi salam, tiba sujud sahwi. Tak ada niat. Tapi nak kena jelas. Wajib niat terkejut sahwi. Itu je nak kena jelas. Dah ada kau sujud sahwi tanpa niat. Wallahualam lah. Macam tadi lah. Dia bangun sahur, tak niat ke esok nak puasa Ramadan. Bangun sahur gitu ya. Tak ada niat puasa Ramadan sehari. Wallahualam. Mungkin. Tapi kebiasaannya, orang bangun sahur takkan tak ada niat. Tapi kita nak kata, bangun sahur itulah niat. Ada. Bangun sahur lain, niat puasa lain. Jangan mudah gitu. Jadi baju sahur ni dia kena belajar pula. Niat dia kena sujud 2 kali apa semua dia kena belajar pula. Hak berkaitan dengan sujud sahwi. Rasa tak silap ada tajuk dalam kitab kita ni. Ada depan tu. Dia akan bicara berkaitan dengan sujud sahwi. Faslun bermula tahiyah akhir itu 7 syarat. Di antaranya memelihara huruf. Mana hurufnya? Lillah. Alif lepas lam yang kedua kena jaga molek. Asyhadu an la ilaha illallah. Jaga molek Allah tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah di hujung tu, alif lepas lam yang kedua, kena jaga molek. Ini bukan bicara hukum tajwid ni. Hukum tajwid itu bicara baca Quran. Kita bicara hukum fiqh pelihara huruf ketika membaca tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 7. Muka surat 7, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hasil yakni pendapatan usaha
dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Yang kuat-kuat, yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata dan berharap pahala daripada Allah Ta'ala. Itu panjang tu terjemahan daripada hak Arabnya. Wahasilul abidi al-aqwiyai. Tu hak Arab. Tapi dia terjemah panjang tu, tu semua diambil dalam kitab Sirajut Talibin. Syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Wahasilul abidi al-aqwiyai. Pendapatan bagi hamba yang aqwiya, yang kuat. Apa makna dia? Yang aqwiya, yang kuat. Tapi dijemur dipanjang. Dan hasil usaha daripada hamba yang kuat-kuat. Mana hamba yang kuat-kuat ni? Yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata dan mengharap pahala daripada. Ini hamba Allah yang kuat-kuat. Kuat mana ni? Dia sanggup mengorbankan tenaga. Tu kuat. Hak lemahnya macam mana? Hak lemah lah. Nak angkat tangan takbir pun tak larat tu lemah tu. Dia pikul seming boleh sebek. Tu kuat bab pikul seming. Tapi tak kuat bab nak mengabdikan diri akan Allah. Jadi orang kuat ni mana orang kuat ni? Orang yang kuat yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati akan Allah semata-mata. Tu orang kuat tu. Walaupun dia terlantar sekalipun. Walaupun dia terlantar. Tapi kuat dia bab semayang bunyi mulut semua. Tu kuat tu. Ada ni. Susahnya dia nak semayang. Ada. Dia kuat. Tu mereka kuat. Sebab apa? Dia sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata. Dan hasil ni, pendapatan ni, atau pada kata atas terdahulunya bahawa ibadah itu ialah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Atau dianya dan bahawasanya ibadah itu hasil, ini pendapatan usaha daripada hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Ibadah nilah hasil pendapatan bagi hamba yang kuat-kuat. Yang kuat ni yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati akan Allah semata-mata. Kuatlah, boleh semayang, boleh puasa, boleh mengerjakan haji, kuatlah tu. Kuat macam mana duduk atas kursi roda ketika tawaf, kuatlah tu. Kalau tak kuat, pakai malas dah. Tak nak pergi dah. Tu. Pada ni. Mana tak kuat tu? Tak boleh puasa sebab kerja tengah panas. Tu lemah tu. Tapi orang kuat, kerja tengah panas, molek-molek ada. Puasa tak terganggu. Sungguh. Ada tempat kerja tu. Tiba-tiba, tokel dia sayang kepada hak puasa pula daripada hak puasa. Sama-sama orang Melayu belaka bekerja dia. Sebab apa? Hak puasa ni dia kerja molek-molek. Dah keluar makan pun tak. Keluar semayang je tengah hari. Lepas tu kerja. Hak tak puasa ni sekejap tak ada. Sekejap tak ada. Gimana? Gisau rokok lah. Jadi banyak ngular. Ada ngular. Ada ngular. Sebut ngular tau. Ngular. Ada ngular. Curi tulang. Ngulo. Ngular. Curi tulang lah. Boh tak ada je. Keluar isap rokok. Orang yang puasa ni, gelak je kerja. Orang puasa boleh kerja banyak. Orang yang tak puasa, nampak letih je dia. Nampak letih pula. Mana pun kuat dia tu. Kerja berat juga tu. Tapi dia sangat mengorbankan tenaga. Itu hamba Allah yang kuat. Manakah hasilan dia? Manakah pendapatan dia? Ibadah. Ibadah itulah pendapatan hasil usaha daripada hamba yang kuat-kuat. Itulah pendapatan dia. Ada ni.
Itu hasilan dia. Kita pendapatan ni duit, itu pendapatan atas dunia. Tapi pendapatan bagi hamba yang kuat ni ialah ibadah tu. Ibadah tu pendapatan dia. Nak kita minhaj, nak tekan bab ibadah. Ibadah yang pertama, buah daripada ilmu. Baru panggil ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Dalam kitab kita ni, tanpa ilmu ibadah itu tidak sah. Ibadah dengan ilmu. Nak puasa, belajar bab puasa. Nak pergi Mekah, belajar bab haji. Kalau pergi Mekah belajar bab haji tu, hak tu clear tu. Tak ada orang tak belajar bab haji. Pergi Mekah pasti orang belajar bab haji. Tapi puasa belajar ke tak? Semayang belajar ke tak? Ada ni. Puasa itu fardu ain bagi yang kuasa. Orang kuasa puasa Islam, balik, berakal, kuasa atas puasa. Maka dia wajib puasa. Wajib fardu ain berpuasa, wajib fardu ain belajar syarat berpuasa. Belajar syarat dia, rukun dia, perkara membatalkan puasa hak mana. Puasa satu amalan hak wajib fardu ain. Belajar bab puasa itu ilmu. Ilmu hak wajib fardu ain kita belajar. Jadi ibadah adalah buah daripada ilmu. Ibadah ni faedah umur kita, kata Mazali. Ibadah ialah faedah kegunaan umur kita. Maknanya kalau umur kita panjang sekalipun, kalau tidak beribadah kepada Allah, tak ada faedah guna umur kita. Dia umur ni daripada lahir sampai ke mati. Ajal adalah di penghujung umur. Padahal umur ni, umur daripada lahir sampai ke ajal. Ajal ni penghujung umur. Ajal, penghujung umur. Umur tempoh tu. Tu umur. Jadi umur kita berapa puluh tahun? Berfaedahlah umur kita kalau kita beribadah kepada Allah serta dengan ilmu. Dan ibadah ni lah pendapatan bagi hamba yang kuat-kuat. Inilah pendapatan mereka. Ibadah setengah ilmu ni lah pendapatan bagi hamba-hamba Allah yang kuat-kuat, yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata. Hak betul-betul pendapatan ni, dengan dia mengorbankan tenaga untuk mentaati Allah ni, ibadah serta dengan ilmu. Tapi kalau dia mengorbankan tenaga, wa ibadah tanpa ilmu, itu sia-sia. Dan berharap pahala daripada Allah. Hamba yang beribadah ni harap pahala daripada Allah. Hamba mana yang harap pahala daripada Allah ni? Hamba yang beribadah serta dengan ilmu. Hamba yang beribadah serta dengan ilmu. Ada ni, barulah hamba ni berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti di Aqabah yang kelima, dia akan masuk Aqabatul Khauf, Aqabatul Bawa'is. Aqabatul Bawa'is. Aqabah pada membicarakan perkara yang membangkitkan kita mengabdikan diri akan Allah. Mana? Khauf satu, rojak satu. Bawa'is ni yang mendorong kita mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Apakah yang mendorong kita, yang membangkit kita mengabdikan diri kepada Allah? Khauf satu, rajak satu. Khauf takut akan Allah, rajak harap akan pahala, rahmat, kurniaan daripada Allah. Nak takut akan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah dari kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Innama,
Ada tu hasrin dipanggil. Hanya senya Tuhan kata. Tak ada yang lain. Hanya senya takut akan Allah daripada kalangan hambanya oleh orang yang berilmu. Orang tanpa ilmu, orang sangat berani dengan Allah. Jara'ah, handalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani rokok sujud tanpa ilmu akidah. Berani rokok sujud tanpa ilmu fiqh. Berani rokok sujud tanpa ilmu tasawuf. Tak berani. Tuhan kata dah. Innama hanya senya takut akan Allah daripada hambanya oleh orang berilmu je. Ada ni. Kemudian nak mengharapkan rahmat, nak mengharapkan pahala. Dan kitab Minhajul Abidin nanti dimulai dengan ayat yang pertama. Apabila betul bagimu jalan. Dimulai situ. Bila betul bagimu jalan. Jalan akidah betul, jalan fiqh betul, jalan tasawuf betul, barulah timbul takut dan harap. Apabila betul bagimu jalan, Imam Ghazali mula. Jalan ilmu tu kena betul. Akidah kena betul. Baru takut, baru harap. Fiqh tasawuf kena betul. Baru takut, baru harap. Bila betul bagimu jalan. Kalau jalan akidah tak betul, jalan fiqh tasawuf tak betul, tidak ada harapan. Nak mengharapkan pahala, tidak ada harapan. Nak mengharapkan rahmat kurnia Allah, tidak ada harapan. Nak mengharapkan syurga Allah, tidak ada harapan. Nak mengharapkan pahala daripada Allah, dibalas dengan syurga, dia kena betul jalan. 3 jalan tu kena betul. Jalan akidah kena betul. Jalan zahir fiqh kena betul. Jalan batin tasawuf kena betul. Barulah ada takut, ada harap. Barulah berharap pahala daripada Allah. Ibadah serta dengan ilmu. Berharap pahala daripada Allah. Masuk Ramadan ni, nak harapkan pahala berganda-ganda bulan Ramadan lah. Ganda 70 lah bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Berharap pahala belaka tu. Tapi ibadah buah hasilan daripada ilmu. Ibadah dengan ilmu barulah boleh mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan modal yang mahal dari para awliya. Jadi ibadah inilah yang menjadi modal bagi segala dari para awliya. Awliya ni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itulah yang menjadi modal kepada para awliya. Modalnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Jalan yang ditempuhi oleh segala jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadahlah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Orang yang takwa, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya apa? Beribadah serta dengan ilmu. Dia hak dalam, hak Arab tu, wa tariqul atqiya, jalan orang yang takut akan Allah. Terjemuh dia panjang sebab dia ambil dalam Sirajul Talibin jugalah. Al-atqiya ayil mu'minina al-mausufina bittaqwa. Ni. Para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadah setengah ilmu inilah jalan yang ditempuhi, yang dijalani oleh orang-orang mukmin yang bersifat dengan takwa. Jalan orang mukmin, ibadah serta dengan ilmu. Orang mukmin mana? Orang mukmin yang bertakwa. Taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Itu orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin ni, orang mukmin ni orang yang ada ilmu.
Bak iman, bak akidah. Orang yang bertakwa ni, ta'at zahir, ta'at batin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni tak ada lagi dah 3 tu. Pandai ni. Jadi kata Imam Ghazali, ibadah-ibadah ni lah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadah serta dengan ilmu. Dan bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah setengah ilmu ni lah bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ibadah yang sebenar-benar ni lah, ibadah serta ilmu ni lah menjadi bahagian. Kismah, bahagian dia. Bahagian untuk orang-orang yang mulia. Ibadah serta ilmu ni bahagian dia. Bahagian orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak ada ibadat. Kalau ibadat pun ibadat tapi ilmu. Itu bahagian bagi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian bagi orang yang mulia di sisi Allah, ibadah serta dengan ilmu. Itu bahagian dia. Wa ibadah tapi jahil, itu bukan bahagian orang yang mulia. Itu bahagian orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata bahagian masing-masing. Baik, jahat, bahagia, celaka, mulia, hina, Allah telah tetapkan pada azal. Ibadah serta ilmu inilah bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahagian dia, kismah dia, bahagian dia. Tanpa ibadah, tidak ada bahagian. Ibadah tanpa ilmu, tidak ada bahagian untuk orang yang mulia. Itu bahagian bagi orang yang hina, yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah setengah ilmu besar ni. Ibadah setengah ilmu ni cukup besar. Sebab apa? Ibadah setengah ilmu ni lah faedahnya umur kita. Ibadah serta ilmu ni lah pendapatan kita dengan mengabdikan diri akan Allah. Ibadah serta ilmu lah menjadi modal yang mahal daripada para awliya. Ibadah serta ilmu ni lah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Dan ibadah serta ilmu ni jugalah bahagian untuk orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matlamat tujuan orang yang mempunyai himmah, cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian. Ibadah terilmu lah yang menjadi matlamat, tujuan, maksud. Matlamat, tujuan, maksud yang mempunyai himmah. Himmah ni cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian di sisi Allah. Mana matlamat, tujuan orang yang punya himmah, cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian di sisi Allah adalah ibadah serta dengan ilmu. Dan syiar, yakni tanda daripada golongan orang-orang yang mulia. Manakah syiar tanda golongan orang yang mulia? Orang yang beribadah serta dengan ilmu. Syiar, tanda orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sentiasa beribadah serta dengan ilmu. Nak cerita bab kedudukan ibadah ni. Nak cerita bab kedudukan ibadah. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Mana orang mengabdikan diri ni? Orang beribadah setengah ilmu. Orang ibadah setengah ilmu ni lah syiar tanda daripada golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tanda orang mulia di sisi Allahnya, hak tadi bahagian. Ibadah setengah ilmu ni, ini bahagian bagi orang mulia. Itu bahagian dia.
Bahagian bagi orang mulianya adalah beribadah setengah ilmu. Dan beribadah setengah ilmu ni juga menjadi syiar tanda daripada golongan orang yang mulia. Mana tanda golongan yang mulia? Golongan yang mulia adalah golongan yang beribadah serta dengan ilmu. Itu golongan yang mulia. Wa ibadah tapi ilmu, golongan yang hina. Beribadah tanpa ilmu ni kadang-kadang jadi kucalana pula dengan kejahilan dianya. Kalau tempat-tempat ibadah umpama masjid, nak mulia macam mana? Tiba-tiba di masjid akhirnya orang pun tak suka belaka dengan kesombongan dianya, dengan keangkuhan dianya, cakap besar dianya. Ahli jemaah semuanya tak suka belaka. Itu bukan tanda orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia beribadah, kemudian dengan ilmu, tenang je hidup dianya, ini tanda orang yang daripada golongan orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang belajar ni buat ibadat, elok je dianya. Apa perlu dia bagi nasihat, dia nasihat. Tapi ke depan dia tenang je. Ini syiar tanda daripada golongan orang-orang yang mulia. Dan pekerjaan dari orang-orang, yakni ulama yang berani berkata benar. Ibadah yang ianya adalah hasilan daripada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.